Okey, Assalamualaikum warahmatullahi. Okey, video kali ini saya akan tunjukkan bagaimana kita nak selesaikan masalah yang berkaitan dengan equilibrium of a rigid body. Okey, untuk 2D dan 3D. Dua soalan akan saya tunjukkan untuk 2D dan dua soalan untuk 3D. Jadi lihat bagaimana langkah-langkah ataupun step yang kita perlu lakukan untuk selesaikan masalah berkaitan dengan topik ini. Okey, untuk soalan yang pertama 2D. Okay, determine the horizontal and vertical components of reaction on the beam caused by the pin at B and the rocker at A. Okey, maksudnya dekat pin A tu dia letakkan rocker. Rocker ni maksudnya satu benda yang hanya touch on the ground. Dia hanya touch pada ground dan dia boleh bergerak. Okey, bergerak pada, kalau untuk kes ni kita boleh nampak dia boleh bergerak pada paksi X. Okey, kat sini dia boleh gerak. Okey, tetapi untuk paksi Y tak boleh. Alright. Untuk B dia letak smooth pin. Smooth pin ni maksudnya dia tak boleh gerak pada paksi Y, tak boleh. X pun tak boleh. Okey. Jadi bila ini berlaku, saya katakan sebelum ni, bila suatu pin atau connected joints tu tidak membenarkan pergerakan pada paksi Y dan paksi X, maka akan ada satu force yang akan terhasil pada titik tu. Untuk kes A, okey, kita cuba lukiskan FBD untuk soalan ni. Okey, jadi kita keluarkan komponen yang kita nak ambil tu, iaitu ADB member structure ni kan. Okay, so kita take screenshot, kita copy dan kita letak bahagian bawah sikit. Right, dah siap ni. Jadi macam mana kita nak lukis FBD. Okay, step yang pertama tadi adalah FBD. Saya tulis kat sini, step yang pertama free body diagram. Okay, jadi dekat A, saya kata tadi dia tak boleh bergerak pada paksi Y. Okey, jadi dia akan ada force pada paksi Y. Kita namakan dia sebagai AY. Okey, pada paksi X dia boleh bergerak? Ya, dia boleh bergerak pada paksi X. Okey, jadi tak ada force yang menghalang daripada pin A bergerak pada paksi X. Jadi dia takkan ada satu daya lain, external force, yang akan terhasil pada titik A tu untuk paksi X. Kemudian pada titik 600 dan angle 45 darjah ni, okay, kita akan leraikan dia kepada dua paksi, iaitu paksi Y, paksi X juga. Okay, dia akan menghasilkan satu daya ke bawah. Okay, ini 600 sin 45. Okey, dan satu daya ke kanan 600 cos 45. Alright. Okey, settle yang kedua. Yang ketiga, sebabkan dia hanya satu daya ke bawah aja, jadi terus kita letak 100 Newton. Untuk B juga dia ada satu daya ke bawah 200 Newton. Okey, dan yang penting kat sini adalah pada titik B dia ada pin. Bila pin, kita keluarkan pin tu. Okay, sebenarnya pin ni tak perlu lukis, tapi ini just kita copy daripada soalan asal. Jadi saya just letak juga, tapi kita akan letak satu force dia. Dia akan terhasil force dinamakan BY dan BX. Alright. So settle untuk free body diagram, iaitu kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 daya yang akan terhasil sekiranya kita lukis free body diagram untuk structure macam ni. Okey. Step yang kedua adalah kita akan gunakan persamaan equilibrium tadi. Okey, untuk kes ni kita cuba tengok. Pada paksi X hanya ada dua saja force. Okey, iaitu yang pertama 600 cos 45 dan satu lagi BX pada paksi X. Jadi kita boleh gunakan persamaan summation of forces in X axis equal to 0.
Jadi saya buat kat sini. Kita assume ke kanan adalah positif. Okay. Summation of fx equal to 0. Jadi daya apa ada kat situ? Dia ada 600 cos 45 tolak bx. Sebab apa tolak? Sebab kita tengok daya dekat bx ni adalah arah ke kiri. Jadi dia berlawanan dengan assumption kita ke kanan adalah positif. Sebab tu dia jadi negatif bx. Sama dengan kosong. Jadi bx sama dengan 600 cos 45 cos 45 kita akan dapat 424 Newton. Okey. Disebabkan dia adalah positif, okey. Jadi maksudnya bx ni adalah positif dengan daya yang kita letak ni. 424. Jadi betul lah assumption kita kata bx ni adalah arah dia ke kiri. Sebab jawapan kita dapat adalah positif. Kalau jawapan kita dapat adalah negatif, bx tu sebenarnya adalah arah ke kanan. Dia bukan ke kiri dah. Sebab kita dapat negatif. Negatif, positif hanya menunjukkan arah pergerakan force tu. Jadi bila dah dapat bx, okay, kita tukar terus kat sini. bx sama dengan 424 Newton. Alright, settle kat situ. Jadi kita tengok kita hanya ada dua lagi yang kita tak tahu, ay dan by, untuk titik A dan B. Jadi kita boleh guna persamaan yang kedua, persamaan moment. Persamaan moment adalah, contohnya kita guna pada titik B. Okay, counterclockwise adalah positif. Summation of moment at pin B equal to 0. Okay, cuba buat. Okay, so kita akan ada, kita ambil yang pertama 100 Newton ni, tukar kepada moment, kita dapat 100 positif sebab dia lawan jam, darab dengan jarak dia adalah 2. Okay, jarak dia adalah 2. Jadi darab dengan 2 tambah 600 sin 45, 600 sin 45 darab dengan 5. Okey. Iaitu jarak dari titik ni ke titik B, 5. Alright. Kemudian kita ada daya apa lagi? Kita ada ay. Okey, kita ada ay. Ay ni sebab dia adalah ikut jam, jadi dia akan jadi negatif. Ay darab 7 sama dengan kosong. Jadi ini persamaan yang kedua untuk moment. Jadi kita boleh selesaikan ay tadi. Ay darab 7 sama dengan 100 darab 2 tambah 600 sin 45 darab 5. Jadi ay sama dengan, okay, kita tekan kalkulator, 600 sin 45 darab 5 tambah 200. Okay, bahagi dengan 7, kita dapat 3.2 Newton. Alright. Yang tadi bx 424, ay 332 Newton. Okey, so terus kita tukar kat sini. Ini adalah 332 Newton. Okey, jadi tak perlu buat apa-apa pada arah A sebab jawapan dia adalah positif 332. Okey, tak perlu ubah arah ni. Okey, yang seterusnya kita hanya tinggal by. So by kita just guna summation of forces in y axis.
Fy equal to 0. Okay, tulis semua yang tunjuk ke atas. Iaitu By. Okay, tolak 200 Newton. Tolak 100 Newton. Tolak 600 sin 45 tambah 332 sama dengan 0. Okey, jadi By sama dengan, okey, campurkan semua. Pindahkan semua force ni ke arah ke kanan, ke positif sama dengan 0 tu. Kita akan dapat 200 tambah 100 tambah 600 sin 45 tolak 332. Jadi kita akan dapat By sama dengan 392 Newton. Jadi jawapan yang kita dapat Bx 424, Ay 332 dan By 392. Okey, itu stepnya. Hanya 2 step, iaitu pertama selesaikan FBD, yang kedua gunakan persamaan equilibrium, summation of forces in X, summation of forces in Y, and moment, summation of moment. So settle untuk satu soalan ini.